Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Azmila Abdullah daripada SMK Kubang Kriang, Kota Baru, Kelantan, cikgu yang mengajar seni tingkatan 1. Okey, hari ini awak akan belajar sambungan perkembangan seni visual di Malaysia, iaitu sambungan daripada seni halus. Seni halus iaitu seni kraft. Dari segi sejarah dan perkembangan, sejarah seni kraft dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di Kelantan, Terengganu dan Pahang sekitar tahun 1780-an. Dan contoh hasil rekaan mereka seperti keris, perahu payang, wau dan gasing. Dari segi seni kraft tradisi, ianya mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Jadi proses asimilasi budaya ini terlihat pada rekaan seperti ukiran kayu, sulaman dan juga pada barang kemas. Dari segi bidang, seni kraft merupakan bidang yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan. Dan seni kraft boleh dibahagikan kepada dua, iaitu secara tradisional dan juga moden. Dari segi tradisional, pembuatan secara tradisional seperti batik, tembika, ukiran kayu, tenunan, anyaman dan tekatan. Ini contoh tekatan yang dihasilkan. Manakala seni kraft yang dihasilkan secara moden seperti seni kertas, kraft sabun, kraft manik, kraft lilin dan kraft tali. Ini contohlah daripada quilling, hasil daripada seni kraft moden. Dan dalam seni kraft ini terdapat adik guru, iaitu seseorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu kraft. Jadi sumbangan mereka adalah sangat penting bagi mempertahankan seni warisan negara. Dan kerajaan telah mewujudkan anugerah tokoh kraft negara dan adik guru kraft bagi mengiktirafkan mereka dalam bidang seni. Sekarang kita tengok tokoh-tokoh kraft tempatan, iaitu yang pertama seni kraft batik. Seni kraft batik adalah seni kraft yang terdapat di Malaysia, di mana tokoh yang mempeloporinya adalah Yusuf Haji Abdullah yang berasal daripada Kelantan. Dan rekaannya menampilkan budaya masyarakat pantai timur. Dan beliau telah mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978. Dan seni kraft tembika dipelopori oleh Zamari atau Zamri Pandak yang berasal daripada Perak dan beliau memperolehi kemahiran daripada datuknya. Dan beliau menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO pada 2002 dan dianugerahi sebagai adik guru kraft labu sayum pada tahun 2007. Perseorangan. Manakala dalam seni kraft ukiran kayu, tokoh yang mempelopori adalah Haji Abdul Rahman Long daripada Terengganu dan beliau adalah pakar dalam ukiran kayu tradisional dan penghasilan sarung serta hulu untuk senjata Melayu seperti keris. Dan beliau mewarisi kemahiran daripada ayah dan datuknya. Manakala Nur Haiza Nordin juga daripada Terengganu
dan menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan dan Swasta. Dan beliau pernah menerima Anugerah Seni Negeri Terengganu pada tahun 2005. Manakala dalam seni kraf tenunan, tokoh yang terlibat adalah Hajah Habibah Zikri yang berasal daripada Kedah. Dan beliau memberi nafas baharu kepada kain songkir agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua masyarakat. Kemudian dalam bidang tenunan juga Hajah Natifah atau Nortifah Abdul Kadir yang berasal daripada Pahang. Dan beliau mahir dalam menenun kain limar dan seni tekak gubah. Manakala dalam seni kraf anyaman, terdapat dua orang tokoh iaitu Aminah Haji Ahmad yang berasal daripada Melaka dan beliau menghasilkan teknik pemprosesan bahan mentah dan anyaman yang lebih mudah dan dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Anyaman Rombong pada tahun 1988. Manakala seorang lagi tokoh yang terjebak dalam bidang anyaman adalah Ishak Kasim yang juga berasal daripada Melaka. Dan beliau menjadi tenaga pengajar dalam latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan. Manakala dalam bidang tekatan, dua orang tokoh yang mempeloporinya adalah Hajah Azizah Muhammad Yusof yang berasal daripada Perak dan beliau sering diundang menjadi pengajar dalam program yang diadakan di dalam dan luar negara dan dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Tekatan pada tahun 1995. Dan seorang lagi tokoh dalam bidang seni kraf tekatan adalah Aina Tishah Bilaldin yang berasal daripada Perak dan beliau juga pernah menampilkan produk kreatifnya dan mendapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja dan pembesar istana dan juga dianugerahi sebagai Adi Guru Kraf Tekatan pada tahun 1987. Itu dia tokoh-tokoh ya dalam bidang seni kraf. Manakala institusi yang terlibat di Malaysia turut menggalakkan penubuhan beberapa institusi bagi mengembangkan industri kraf. Kepelbagaian bidang kraf di Malaysia turut menggalakkan penubuhan beberapa institusi bagi mengembangkan industri kraf iaitu Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM yang ditubuhkan pada tahun 1979 yang berperanan memelihara dan melindungi warisan kraf negara sebagai satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Manakala institusi yang kedua adalah Institut Kraf Negara IKN yang ditubuhkan pada tahun 2001 yang berperanan bertanggungjawab melahirkan modal insan yang berkemahiran berilmu pengetahuan menguasai teknologi dan peka terhadap warisan kraf. Itu saja dari segi perkembangan dan sejarah dari segi seni kraf. Dan sebagai latihan, ini adalah latihan formatif muka surat 13. Anda dikehendaki menjawab latihan formatif ini dalam buku tab muka surat 13.